المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، كما قال الله تعالى في كتابه الرجيم: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. Ingatlah ketika mana pengikut-pengikut Nabi Allah Isa alaihissalam yang setia berkata, "Wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Maka Nabi Allah Isa alaihissalam menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman." Sadaqallahul azim. Suratul Imran ayat yang ke-52. Yang dikasihi Tuan Nazir seterusnya, Tuan Imam, serta pimpinan Aljatan Kuasa para jemaah, muslimin dan muslimat, para tetamu yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan utama pada malam ni kita merafakkan setinggi-tinggi kehadrat Allah. Dengan izin dan inayahnya kita masih diberi nikmat sama-sama dapat mendirikan solat secara berjamaah. Kita juga diberi peluang sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kefahaman dan istiqamah mencari redha Allah. InsyaAllah pada ayat yang Ustaz baca di awal tadi, Ustaz akan berkongsi dengan para jemaah satu kisah di dalam Al-Quran. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang golongan ataupun kita sebut Al-Hawariyun. Siapakah Al-Hawariyun di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran, para hadirin sekalian, para jemaah, nama Al-Hawariyun ataupun kelompok Al-Hawariyun disebut di dalamnya sebanyak 4 kali. Al-Hawariyun ni adalah kelompok kumpulan ataupun kita sebut golongan yang mana hidup di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, yang mana kelompok Al-Hawariyun yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, yang mana mereka ini di antara umat yang hidup di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Dalil dia dalam surah Al-Imran ayat yang ke-52 yang sama-sama kita dengar di awal tadi. Ketika mana pengikut Nabi Isa alaihissalam, Isa alaihissalam ni anak kepada Maryam.
Nabi Isa juga dia di antara Nabi daripada golongan ataupun bangsa Bani Israel. Kita tahu para hadirin sekalian, para Nabi, para Rasul ni banyak berketurunan Bani Israel. Nabi Allah Isa alaihissalam ini di antara Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerah ataupun beri dia keistimewaan. Tapi dalam masa yang sama Nabi Isa alaihissalam ni dia diuji oleh Allah. Apabila disebut ujian yang datang kepada para Nabi dan para Rasul, itu adalah biasa. Para Nabi dan para Rasul, ujian bagi dia adalah perkara biasa. Bagi dia tidak menjadi masalah ujian itu datang pada dia, kerana mereka tahu setiap apa yang datang ujian itu adalah nak menguji kekuatan. Kenapa diuji para Nabi dan para Rasul? Para ulama kata kerana nak menunjukkan kebenaran. Sebab sikap manusia ni, kalau tak ada ujian, maka dia tak nampak kebenaran. Kalau tidak diberi ujian, tidak nampak benda itu adalah benda yang jelas. Apabila ada ujian, baru tahu kebenaran. Contohnya, Allah Ta'ala uji dengan sakit, baru tahu, oh nikmatnya sihat. Tapi kalau dia tidak pernah diuji dengan sakit, dia tidak merasai kenikmatan sihat. Faham maksud dia? Apabila diuji sakit, contohnya terlantar, tak boleh nak bangun semaya, baru dia tahu nikmatnya kalau aku boleh bangun solat. Masa dia hidup sihat tak datang solat, tapi masa dia sakit, ya Allah, sembuhlah penyakitku ya Allah. Selepas ni aku janji ya Allah nak mari sembahyang Jumaat. Baru dia tahu nikmat. Ujian yang datang itu nak menguji, nak memberitahu betapa besarnya nikmat Allah. Nak bagi tahu pada siapa? Kepada kaumnya. Nabi dan Rasul tak ada masalah pasal dia tahu dah, dia datang kebenaran. Dia bawa kebenaran, nak bagi tahu pada siapa dia? Pada umat dia, pada kaum dia, kepada orang-orang yang mengikut dia. Dah. Itu pertama. Tetapi kisah Nabi Isa ni, para hadirin sekalian, waktu mana kaum dia, kaum Nabi Isa, kaum dia ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ingatlah ketika mana pengikut Isa alaihissalam, yang mana di kalangan mereka ni ada yang mana kategori setia. Pengikut Nabi ada yang setia, ada yang tak setia. Yang setia ni kata apa dia? Wahai Isa, bersediakah Tuhan kamu ni, yakni Allah, menurunkan hidangan kepada aku ni daripada langit? Kaum dia tanya, adakah Allah Ta'ala bersedia menurunkan nikmat hidangan yang istimewa kepada aku ni menyebab ikut kamu ni? Hidangan yang baik-baik, hidangan yang molek, yang menyelerakan. Tengok tuan, ditanya, kaum dia tanya. Tapi kita kata hari ni, apa kami dapat kalau kami beriman dan beri kepada kamu ya Isa kebaikan ataupun keistimewaan ikut kamu, apa kami dapat faedah? Oh gitu. Tapi Nabi Isa alaihissalam ni tuan-tuan, dia jawab dengan cara hikmah, bijak lah kita kata. Di dalam Al-Quran ada beberapa cerita yang Allah Ta'ala cerita orang yang bijak. Kalau tuan masih ingat, Ustaz pernah sebut sebelum ni ke? Dalam surah Luqman Allah Ta'ala sebut, surah Luqman ayat 12. Ayatnya berbunyi, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Surah Luqman ayat 12.
Aku anugerah, kata Allah, kepada Luqmanul Hakim ni hikmah, bijak. Maknanya kalau nisbah kepada manusia yang bijak Allah Ta'ala beri ialah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ni tuan-tuan banyak perbahasan. Kata setengah riwayat mengatakan dia ni di antara Allah Ta'ala beri dia ni kedudukan mulia, kategori awliya Allah, orang wali. Ada juga mengatakan dia ni orang yang soleh. Tapi kesolehan Luqman ni tuan-tuan menyebabkan Allah Ta'ala rakam. Luqman ni hidup zaman Nabi mana tuan-tuan? Dia hidup di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Daud ni dia ada umat dia ataupun ada orang panggil apa dia, kaum dia, dan ada umat Nabi Allah Daud ni Allah Ta'ala bagi istimewa dia. Salah satunya umatnya umur panjang. Luqmanul Hakim 1000 tahun. Panjang umur tuan-tuan. Dia sempat berguru dan belajar dengan Nabi Allah Daud alaihissalam. Dalam tafsir ada sebut, Imam Ibnu Katsir sebut, Luqman ni Allah Ta'ala bagi keistimewaan luar biasa pada dia. Memang tu umat dahulu umur panjang, tapi kadang ikut umat dahulu tak ramai ikut Nabi dia orang kan? Tak ramai. Kalau ni nisbah kepada ikutan para Nabi Rasul, hak dianugerahi umat yang paling ramai dan ikut dia adalah Nabi SAW. Ramai tuan-tuan. Selagi mana tak kiamat, itulah umat Nabi. Maknanya kalau katalah kiamat ni 500,000 tahun lagi, sekiranya lah, wallahu alam, tu dalam ilmu Allah kan, sekiranya 500,000 tahun lagi, maka itu umat Nabi. Ramainya tuan-tuan. Gak dah Nabi 1400 lebih, 1500 tahun dah. Tapi nak cerita Luqman tu umat Nabi Daud alaihissalam, dia ni diberi oleh Allah hikmah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, walaqad ataina Luqmanal hikmah, aku anugerahkan kepada Luqmanul Hakim ni bijak. Maknanya kalau manusia Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bijak, Luqmanul Hakim. Kenapa dia bijak tuan-tuan? Pasal dia mengajar anak dia tentang akidah. Dalil Al-Quran, Luqmanul Hakim ajar dia akidah anak dia. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak kesayanganku, jangan kamu syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Tidak tu bab syirik, tu bab akidah rahimakumullah. Rupanya tentang Luqmanul Hakim tu dia ajar anak dia tentang tauhid pada Allah. Bermaksud dia ajar anak dia, wahai anak kesayanganku, kamu jangan menyekutukan Allah, jangan kamu menduakan Allah, jangan kamu mensyarikatkan Allah, yakni syirik. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Rupanya Luqmanul Hakim mengajar anak dia asas kepada ilmu kenal Allah. Maknanya bukan umat Nabi saja mengajar tentang kenal Allah, umat terdahulu pun mengajar kenal Allah juga. Cuma cara dia belajar tak sama dengan kita. Jadi Nabi Allah Daud dia ada Luqmanul Hakim, Nabi Isa dia ada Hawariyun. Gitu. Bagaimana Hawariyun ini? Kaum Nabi Allah Isa alaihissalam dia menanya, ya Isa, sekiranya aku beriman, sekiranya aku ikut kamu, apa hidangan yang akan turun? Jawab Isa alaihissalam. Jawab Nabi Allah Isa alaihissalam, apa dia? Bertakwalah kamu kepada Allah, yakni takutlah kamu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kamu takut pada Allah, maka kamu sebenar-benar orang beriman. Nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Sekiranya kamu takut pada Allah, maka kamu tergolong daripada orang-orang beriman. Para ulama tafsir sebut, kenapa Nabi Isa tak jawab
Ya. Kalau kamu beriman pada aku, hidangan akan turun. Kenapa Nabi Isa tak jawab begitu? Kerana Nabi Isa alaihissalam ni tugas dia, tugas Nabi dan tugas Rasul bukan duk mari cerita nak bagi makan pada orang. Faham maksud dia? Kalau tengok pada ayat ni, seolah-olah Nabi Isa tidak menjawab persoalan yang ditanya oleh Hawariyun kepada dia. Kalau kita ginilah, anak tanya ayah, kalau saya tolong ayah ni dapat ke habuan? Oh gitu. Ayah jawab, sesungguhnya kerja yang soleh itu diberi ganjaran pahala. Gitu anak ayah jawab. Tidak menepati soalan ataupun tidak menepati jawapan yang anak nak. Pasal anak nak upah. Tiba-tiba kita kata perbuatan yang baik itu dibalas dengan ganjaran. Tak puas hati anak dia dengar. Dia nak kata ada upah kaya kebaikan, ada berapa? 10 riyal contoh, 10 ringgit. Tapi Nabi Isa tak jawab gitu. Nabi Isa jawab, apabila kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu orang beriman. Kenapa tuan-tuan? Kerana tugas Nabi, tugas Rasul bukan nak bagi janji nak beri makan pada manusia saja. Bukan tugas Nabi, tugas nak para Rasul nak bagi cerita nikmat dunia semata-mata, tidak. Tapi tugas Nabi dan tugas para Rasul ni, dia nak bagi cerita bab supaya manusia ni beriman dan bertakwa pada Allah. Apabila Nabi Isa jawab gitu, kaumnya tak tanya panjang. Maknanya Al-Hawariyun tu dah faham dah. Ini jawapan Nabi Isa bermaksud tujuan hidup atas dunia ni bukan kerana nak makan, bukan kerana nak menerima hidangan yang enak, tetapi hidup atas dunia ni kerana untuk nak takut pada Allah ataupun bertakwa pada Allah. Jadi apabila Nabi Isa jawab gini kepada Hawariyun rasa puas hati. Puas hati apa dia? Pasal keluar daripada mulut Nabi Isa alaihissalam itu adalah yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita memahami keistimewaan ataupun kemuliaan Hawariyun ni, apabila kita ni duduk atas dunia, para hadirin sekalian, matlamat kita bukan nak cari kekayaan semata-mata, bukan kerja nak cari, orang kata nak cari nafkah saja, tidak. Tapi ada matlamat besar hak kita duduk atas dunia, nak cari redha Allah. Faham maksud dia? Apabila nak cari redha Allah, kita tidak akan rasa duka cita bila mana yang kita cari dunia tak boleh seperti mana kita nak. Rata-rata semua nak bonus setahun gaji kalau boleh lah. Tapi syarikat bagi setengah bulan je bonus. Takkan tuan-tuan tak terima setengah bulan? Terima jugalah. Keinginan nanti setahun gaji sedap dah. Kalau gaji 2,000 kali 12. Kalau bonus lah. Tapi bila mana bos syarikat bagi setengah bulan, dapat jugalah 1,000. Alhamdulillah, tu dunia. Keinginan kita lebih kata rahimakumullah. Tapi apabila kita meletakkan rasa syukur, rasa terima kasih pada Allah, setengah bulan pun setengah bulan, alhamdulillah. Pasal ada lagi member kita di luar sana tak dapat bonus pada lagi. Faham maksud dia? Maka Hawariyun pun tutup mulut lah. Dia kata, kalaulah begitu ya Isa alaihissalam, kami ikut kamu. Bagaimana Allah Ta'ala juga menyebut dalam suratul Ma'idah, satu ayat dalam suratul Imran, ayat yang mana menceritakan Hawariyun. Al-Ma'idah, Allah Ta'ala berfirman, wa iza uhaita ilal hawariyun an aminu bi wa bi rusuli qalu amanna billahi washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa alaihissalam yang setia, Hawariyun lah ni, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan bersaksi wahai Rasul bahawa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yakni Muslim. Ini sekali lagi bila mana Allah Ta'ala puji mereka di dalam Al-Quran. Ya, jolokkan gelaran ini diberi ni tuan-tuan
dia berdasar kepada kisah yang berlaku. Kalau zaman Nabi dia ada Ansar dan Muhajirin. Ansar dan Muhajirin dia jadi mulia, istimewa kerana meninggalkan segala kepentingan dunia nak hijrah sama Nabi. Dia tak? Ansar dan Muhajirin kelompok yang Allah Ta'ala beri dia, ada di kalangan mereka bangsawan. Ansar dan Muhajirin ni ada di kalangan mereka orang yang berada, ada di kalangan mereka orang yang diberi oleh Allah kekuatan masa dia duduk sebelum hijrah. Tapi nak ceritanya dia ni apabila nak faham agama, nak kepada kebaikan, maka dia sanggup tinggal kelebihan yang ada di bumi Mekah, nak hijrah sama Nabi. Maka akibat apa dia kesan daripada dia mereka korban, kesan daripada mereka tinggal segala kekayaan, maka mereka berhijrah, maka nama dia disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Termasuk seorang sahabat Nabi SAW, Abdul Rahman bin Auf. Itu tokoh koprak yang kaya, mempunyai aset yang luar biasa di Mekah. Abdul Rahman nak hijrah, dia tak bawa kekayaan dia duduk di bumi Mekah. Makna kata aset-aset dia tak bawa. Dia hijrah tak ada apa selas pinggang. Tapi Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan dia, apabila dia duduk di Madinah, dia boleh pinjam modal untuk berniaga balik. Dan dengan hasil perniagaan dia boleh naik balik dan dia lebih kaya berbanding sebelum tu. Nak cerita pada kita rahimakumullah, kisah yang berlaku pada umat ni, Nabi yang ikut Nabi ni tuan-tuan, kalau diuji dengan susah, bila-bila bagi nak menegakkan kebenaran, maka itu perkara biasa. Bagi umat Nabi pun sama juga, dia ada turun naik pasal suruh. Kalau orang nego ada untung rugi, dia tak duduk untung berpanjangan. Hak tu dalam Islam dia perkenalkan satu sistem namanya zakat. Zakat tu lah tuan-tuan, dia nak supaya balance balik, mengimbangi, faham tak? Nak imbang balik. Tanpa ada zakat tak imbang, harta kita kotor, dia panggil tak bersih. Kerana zakat tu di segi lurahnya ialah yang disebut dengan pembersihan. Di segi syarat dia kata harta yang diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Dalam Al-Quran disebut asnaf, yang 8 golongan. Cuma ada orang keliru sedikit tuan-tuan. Kekeliruan ni boleh berlaku situasi bila tuan-tuan? Orang yang tak boleh nak buat pecahan asnaf zakat. Pasal duduk akhir tahun ni kena kira harta. Kalau orang yang duduk masuk dalam kategori wajib zakat, dia kena ambil tahu. Di dalam situ dia tak masuk kategori fakir, tak masuk kategori anak yatim. Dia tak masuk kategori ibu tunggal, tak masuk. Anak yatim tak masuk, ibu tunggal tak masuk, warga mah tak masuk. Cuma kategori ni dia duduk di mana? Dia duduk sama ada kategori fakir dan miskin. Anak yatim miskin. Anak warga mah fakir. Orang apa dia? Kategori orang-orang yang tak ada keupayaan, atas kategori apa dia? Mungkin atas kategori orang miskin. Atas kategori tidak upaya, tidak. Kerana ada orang tidak upaya tapi dia anak bangsawan kaya, dia kategori OKU. Tapi motor dia tuan-tuan puluh ribu tuan-tuan, motor dia gear tuan-tuan pakai remote, jalan sendiri. Faham maksud dia? Lebih mahal daripada per 2 Exia tuan-tuan. OKU ada parking dia khas. Berapa Tuan Haji beli? Dia nak kata motor tak motor juga, nak kata kereta tak kereta juga, sebab roda 3. Motor roda 2 tak? Nak kata kereta tayar 4. Tapi dia ada siap dengan dinding apa tuan-tuan, dengan bumbung. Kalau dia nak buka bumbung, dia tekan turun bumbung. Mahal ke tuan? Ratus ribu ke tuan? Adakah dia layak terima zakat? Tak layak. Pasal dia OKU berkemampuan. Cuma fizikal dia memang OKU lah.
Tapi dia tidak termasuk daripada orang layak terima zakat. Pasal arwah ayah dia dulu tinggal syarikat beratus ribu riban harta benda. Faham maksud dia? Atas kategori OKU tak layak zakat. Yang layak bukan kategori OKU, tapi kategori sama ada fakir miskin ataupun sabit fi sabilillah ataupun yang setaraf dengan asnaf tadi. Sama juga warga emas. Warga emas ni biasa berapa umur dia Tuan Haji? 60. 60 kategori warga emas. Tapi ada warga emas negeri Selangor, warga emas maka pencen. Sebab dia dulu kerja 60 orang panggil warga emas lah. Okey, kategori warga emas, beratulah dia ambil vaksin dulu. Warga emas, tanya dia, Tuan Haji duduk mana? Duduk di Shah Alam, berapa seksyen 7. Tuan-tuan boleh mengaji tak? Seksyen 7 Shah Alam. Dia duduk di warga emas. Tuan-tuan bayar, dia nak pergi cucuk vaksin masa tu. Pakai driver tuan-tuan. Nak ceritanya warga emas tak layak terima zakat. Tetapi warga emas kategori apa dia? Kategori miskin. Dia layak bukan atas nama warga emas, tapi atas kategori miskin. Hak tu tuan-tuan kena tengok molek. Tak boleh jumpa dengan orang tengok warga emas. Allah sianya warga emas panggil dia mari. Pak bagi zakat. Tak sah. Atas nama zakat. Sebab kita ketahui dua tuan-tuan. Sedekah dia ada dua. Ada sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib adalah zakat. Sedekah sunat lah. Hak tuan duduk masuk dalam tabur RM1, RM2, jumpa dengan orang bagi RM20, RM30, tu namanya sedekah sunat. Tetapi sedekah wajib tu dinamakan zakat. Dia mesti melihat kepada 8 golongan. Kena mengaji juga tuan-tuan. Kalau tak mengaji, tuan-tuan pilih juga. Hak tu kita tengok hari ni, orang sudah amat, orang yang sudah faham apa dia buat. Dia bayar zakat kepada pusat zakat tu hak betul. Ustaz ingat khutbah bila? Minggu ni ke? Minggu lepas tak? Kita buat zakat dah. Dalam fiqh mazhab Syafi'i zakat tak boleh pindah, betul? Tuan-tuan cari makan Selangor, zakat pendapatan tuan-tuan tak boleh pergi bayar negeri Perak, walaupun tuan-tuan anak Perak. Tuan-tuan kena bayar di Selangor. Faham maksud dia? Tuan kerja di seksyen 7 ataupun kerja di seksyen 25 Seri Muda, tuan-tuan bisnes sini, semua buat kerja sini. Hasil pendapatan tuan-tuan ialah di seksyen 25. Seksyen 25 ni duduk di mana? Di negeri Selangor. Jadi zakat tuan-tuan wajib bayar di mana? Di negeri Selangor. Walaupun tuan-tuan asal daripada Kelantan. Kenapa tuan-tuan? Afdal tuan-tuan membayar di sini dengan arti kata hasil manfaat penduduk di sini Negeri Selangor dapat daripada kekayaan. Maka majlis pun pihak berkuasa ulil amri menguat arahan zakat wajib dibayar di majlis. Pasal tuan-tuan nak bagi sendiri tak boleh. Sebab tuan-tuan tak kena kriteria tu. Sebab ada orang tu kadang-kadang dia mengaku boleh terima zakat, sedangkan rumah sewa tu dekat 7 pintu tuan-tuan. Tuan-tuan, haram makan tau. Haram makan haram makan hak orang asnaf kerana dengan sebab kita nak ambil kesempatan haram. Tak boleh. Dia kata rumah sewa tu hak lama. Hak zaman-zaman dia kerja dulu. Lah ni dia kategori warga emas dia kata. Umur dia dekat 70 tahun, 80 tahun. Dia gila beratur ambil zakat orang bagi. Dia duit tu tuan-tuan dia kata duit tu untuk kegunaan harian. Hak income dia sewa rumah tu semua, hak tu dia kata dah bagi pada anak dah. Anak 7 orang, 7 pintu, seorang sepitu dapat. Satu pintu 1,200 kali 7. Hidup dia nak makan bantuan zakat, tak boleh. Hak tu zakat tuan-tuan dia buat kira. Tuan-tuan kena ingat zakat ni dia bantu orang nak keluar daripada susah. Tuan-tuan tengok berjayanya zakat, dia bantu orang daripada susah, jadi orang ni tak minta zakat dah. Tu baru betul. Sebagai orang yang menerima bantuan zakat, kalau boleh dia mesti keluar daripada zon menerima bantuan zakat. Contohnya setahun dia dapat, tahun kedua kalau boleh jangan minta lagi, usaha atas diri dia sendiri. Pasal dengan ruangan ada tu dia boleh bagi pada orang lain pula.
Tapi jarang orang faham. Patut orang nak memanjang, tak boleh. Sebab ada hak orang lain di atas pemberian tersebut. Jadi kalau kita usaha, hak tu dia bagi kepala modal. Dia bagi modal untuk meniaga dan sebagainya. Tiba-tiba tuan-tuan berjaya, maka tuan-tuan stop dah, tak boleh terima zakat, balik pada orang lain. Itu lebih baik daripada kita mengharapkan bantuan berpanjangan. Ada orang ada mula faham benda ni, tapi ustaz tengok ada lagi orang yang mengharapkan benda ni berpanjangan. Apabila tak dapat, dia mula mengungut. Oh, dia kata dia susah lah, ada lagi dia ni nak bantu, nak beli baju sekolah anak tak mampu, nak bayar bil elektrik tak mampu. Sedangkan kesiatan dia ada, keupayaan dia ada, keupayaan dia untuk cari tu ada, tapi malas. Hak dia tak ada ubat dia. Kita kena faham, ya, benda ni bukan benda baru tuan-tuan. Benda ni adalah lama. Baik, balik kepada kisah Al-Hawari ni, bagaimana Allah Ta'ala beri dia keistimewaan. Beberapa keadaan dia ni dengan Nabi Allah Isa AS, tetekala tuan-tuan tengok di dalam sejarah ada menyebut Isa AS pernah dikepung oleh kaumnya. Antara mereka mengepung Isa ni kerana tidak berpuas hati, kerana mereka nak sesuatu dan mereka merasakan Isa ini tidak memberi manfaat kepada dia. Maka di kalangan mereka mula dah tidak berpuas hati dan nak membunuh Nabi Allah Isa AS. Maka Nabi Isa AS ni datang beberapa kaum dia, termasuk Hawariyun, yang memberi satu, orang panggil apa dia, jaminan. Kata dia, wahai Isa AS, aku sebenar di kalangan aku ni, ada di kalangan kami yang beriman dan taat patuh kepada kamu. Berapa orang? Hawariyun ni 12 orang je tuan-tuan, tak ramai. 12 orang ni lah yang mana senantiasa setia dengan Nabi Isa AS. Bayangkan tuan, puluhan kaum dia, 12 orang ni je nak betul-betul taat setia, nak berpegang teguh. Bermasuk nama-nama ni 12 orang ni yang Allah Ta'ala kata mereka ni walau apa berlaku kepada Isa, dia tidak akan khianat. Tuan-tuan, nisbah dia daripada ramai-ramai 12 orang, kapasitinya sikit. 12 orang je tuan-tuan. Hawariyun 12 orang tadi yang mana mengatakan, ya Isa, di belakang aku ni ada 11 orang lagi. Dia apabila kekuatannya tak ada di kalangan kaum dia, menyebabkan Allah Ta'ala ni beri ujian yang cukup hebat kepada Nabi Isa AS. Salah satunya, kaum dia ni susah nak dengar nasihat. Tuan-tuan, kalau boleh kita jangan jadi macam kaum Nabi Isa yang tak nak dengar nasihat orang. Yang kedua, kritik tak habis-habis. Rupanya kritik ni bukan zaman ni tuan-tuan, dulu pernah kritik dia. Apabila kritikan berlaku menyebabkan kaumnya tak puas hati, ya biasalah kritik dia tak puas hati. Yang ketiga, tak pandai bersyukur, rahimakumullah. Dia sifat orang tak bersyukur ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik pertama keberkatan umur. Apa makna berkat umur ditarik? Umurnya yang panjang tapi tak memberi manfaat pada orang, tu makna berkat ditarik umur. Umurnya yang berkatnya sudah ditarik. Umur berapa? 80 tahun tapi tak ada manfaat. Katanya orang, hak habis kau berah je, tak ada manfaat langsung tuan-tuan. Tu ditarik berkat umur. Apabila umur kita ni tuan-tuan ditarik keberkatan, maka kita umur panjang tak ada manfaat. Sedangkan Nabi sebut dalam satu hadis, khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Nabi, anfa'ulin nas, boleh memberi manfaat pada orang lain. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau boleh biar umur yang panjang, boleh memberi manfaat pada orang lain. Apa makna dia? Kita ada kepakaran dalam bidang apa dia? Dalam bidang buat tukar rumah. Ajar orang macam mana nak buat rumah supaya tak krek rumah tu. Ajar orang supaya buat rumah biar rumah tu tahan lama. Kalau kita ada ilmu Quran, ajar orang supaya belajar baca Quran betul.
Hak tu maknanya memberi manfaat. Kalau kita ni seorang peniaga kedai makan, ajar orang meniaga biar ikut cara sunnah betul. Jaga bersih, jangan duk ambil untung banyak sangat. Modal RM1 jual RM4. Pula tak betul tu. Itu bukan sekali ganda, tuan-tuan. Berapa kali ganda? 3 kali ganda, tuan-tuan. Modal RM1 jual RM4. Lepas tu duk cerita, tak untung lah, tak untung, sikit je untung. Allah. Hak tu jadi tak kaya, tuan-tuan. Tak kaya bermaksud tak cukup. Orang kalau meniaga ni, tuan-tuan, kalau dia banyak menipu gini, menipu di sebuah kepada keuntungan. Keuntungan kita jangan tipu. Bermaksud cakap jujur. Saya sebenarnya terpaksa jual kerana tahu kos sewa kedai, bayar budak. Jangan kita kata tak untung. Untung tu ada tapi dia kecil dia. Baik, yang kedua, jadikan perniagaan itu sebagai ibadah. Ustaz tengok hari ni tuan-tuan jual beli dah tak ada dah. Akad maknanya akad jual beli dah tak wujud dah tuan-tuan. Dulu tinggal tak kita gula sekilo beli kan, kedai runcit dalam kampung. Katanya tuan jual gula, okey saya jual gula sekilo dengan harga tersebut. Kita kata saya beli gula sekilo dengan harga sekian. Dah terima kata jual beli berlaku. Kesan daripada jual beli berlaku, kita tengok apa berlaku. Duduk 3 tahun peniaga kedai runcit boleh pergi buat haji. Betul tak? Nego gula, nego kopi, nego Nescafe, nego gandum, nego beras. Dalam kapal tuan-tuan, duduk 3 tahun kumpul duit boleh buat haji, tuan-tuan tak? Dulu. Kenapa tuan-tuan? Berkat pada perniagaan. Jual beli berlaku, tipu tak ada, timbangan yang betul. Keberkatan tu berlaku, tengok dia boleh belanja anak sekolah, dia boleh hantar anak masuk universiti. Hari ni untung lipat kali ganda, tapi tak boleh nak buat benda, tuan-tuan. Makin tak cukup. Kenapa, tuan-tuan? Menipu dalam keuntungan. Kena jujur, tuan-tuan, kena jujur. Jadi kalau kata minta maaf lah, saya tak boleh nak jual harga RM2 sebab saya banyak kos kena tanggung kan. Memang ada untung tapi terpaksa naikkan harga. Jangan kita kata tak ada untung. Ataupun benda kita merahsiakan, tak perlu kita nak cerita kepada kepada pembeli. Cukup kita kata ini harga yang kita terima ataupun kita jual berkesesuaian dengan situasi keadaan hari ini. Jangan kita hanya kadang nak ambil untung, kita pergi menipu. Saya beli RM2 ada, malah beli sia. Macam tu. Saya beli dah RM2 dah. Last sekali kita kata nak ambil, tak nak biar. Tetap bahasa macam tu, tuan-tuan. Bila mana nak untung nego? Bila mana nak berkat nego? Tak apalah, nak ambil dulu, ambil, bayar kemudian. Jawapannya tak bayar-bayar lah lepas tu. Hak tu, tuan-tuan, jangan ambil keuntungan melampau-lampau. Sebab dia jual beli ni, tuan-tuan, pertama kita ingat memudahkan urusan orang. Allah Ta'ala pun mudahkan urusan. Tuan-tuan jadi fardu kifayah buka kedai runcit ni. Pertama, tuan-tuan nak jaga produk orang Islam. Siapa dia buka kedai runcit dalam satu perumahan, boleh pahala besar, tuan-tuan, memudahkan urusan orang lain. Tapi dengan syarat, tuan-tuan nak pahala lebih, tuan-tuan jangan jual harga lipat kali ganda, jangan. Yang penting, tuan-tuan niat ibadah, kita kira volume dia, kuantiti dengan kualiti kena ambil kira. Jual murah tak untung banyak, tapi kerap orang beli. Kuasa pembeli itu kuat, keuntungan boleh berlaku. Waktu mana sahabat jual, Nabi kata jangan kamu mengenakan kadar tinggi sangat harga jualan, tapi kamu jualah dengan niat kamu ibadah. Sahabat ni jual dengan untung tak besar, tapi dengan sebab ramai ni kuasa pembeli itu, daripada nisbah kapasiti 50 ke 100 orang, keuntungan tu lipat kali ganda. Hak tu dirujuk kepada cara Islam berurus niaga. Dia menekankan soal tidak menzalimi pembeli. Yang kedua, kena amanah dengan jualan. Yang ketiga, jadikan urusan jual beli itu sebagai ibadah. Hak tu Ustaz sebut tadi, akad jual beli itu kalau boleh hidup balik.
Biarlah kita tengok orang tak nak beramal dengan jual beli ni tuan-tuan, kita cuba amalkan balik. Kerana keberkatan dengan proses akad jual beli itu boleh berlaku. Rasa tak? Tak ada dah ni akad jual beli dah. Pertama beli secara online, lagilah kita tak faham. Dah, wallahu a'lam. Kita bagi laluan azan, kita akan buat penutup selepas azan Isyak. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbah zidda. Bahasa. Baik, sidang para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita buat penutup insya-Allah. Kisah ini kalau kita tengok pernah ditanya, diriwayat oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata pada satu ketika Al-Hawari ni pernah jumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Kata Sufyan Ats-Tsauri, waktu kaumnya jumpa dengan Nabi Isa, dia pernah tanya kepada Isa, "Ya Isa, akhbirni, khabar pada aku." Pertama dia kata tentang orang berbuat ikhlas kerana Allah. Wak ni maknanya Al-Hawari tanya Nabi Isa, boleh tak cerita pada kami macam mana kita nak kenal orang buat amalan ni ikhlas kerana Allah? Hak ni kita kata soalan memang betul-betul dia nak beramal dan dia nak supaya dapat keistimewaan daripada kerja kebaikan yang dia buat, ikhlas lah. Maka tatkala Nabi Isa alaihissalam
mendengar persoalan yang ditanya oleh Hawariyun kepada dia tentang ikhlas kepada Allah ni, apa Nabi Isa jawab? Antara Nabi Isa kata, mereka ini di antara orang ikhlas kerana Allah, di dalam setiap urusan dia buat kerja akhirat dulu berbanding dunia. Apa dia? Nabi Isa jawab kepada Hawariyun, orang yang buat ikhlas kerana Allah ni, kerja amalan dia harian dia buat ada kepentingan benda itu kepada akhirat. Apa makna dia? Dia buat kerja amalan dia biar ada ganjaran lepas pada mati. Macam kita di atas dunia, kita buat kerja biar ada keuntungan lepas mati. Bekerja juga, tapi jangan duk curi tulang. Curi tulang tu tak buat kerana apa dia? Takut ada kerugian lepas mati. Jadi kita pun kerja betul-betul. Bekerja juga, tapi tahi solat, berhenti solat dulu. Pasal kita tahu lepas mati tu nak untung. Faham begitu? Yang kedua, apabila kamu bekerja demi kerana akhirat, maka menyebabkan dunia akan mengikuti kamu, kata Nabi Isa AS. Apa bermaksud? Dunia ni tak ada masalah. Kalau imam betul, makmum faham, tak jadi masalah dalam solat. Tapi kalau imam tak betul, makmum tak faham, imam garu, makmum garu. Nah, imam buat 5 rakaat, makmum buat 5 rakaat juga, pasal tak tahu. Tapi kalau makmum tahu, imam buat silap, dia tegur imam. Subhanallah, subhanallah, tegur dah. Mungkin imam rasa tak yakin, teruskan solat. Makmum tak buat dah, pasal dia tahu silap. Maka dia menunggu stay supaya imam turun sampai duduk tahiyat akhir. Pasal makmum tahu ada ilmu. Cuba kalau makmum tak ada ilmu, mai ikut tuan-tuan. Mana nak cerita kehidupan manusia ni, kalau letak akhirat ataupun letak ikhlas kerana Allah, maka dunia tidak menjadi masalah. Ini jawapan Nabi Isa AS kepada Hawariyun, dan menyebabkan mereka ini rasa kuat walaupun kelompoknya diikuti oleh 12 orang di kalangan mereka, yang mana 12 orang ni cukup kuat keimanan. Sebab tuan-tuan, beriman pada Allah ni kadang-kadang tak perlu dengan jumlah yang ramai. Kadang-kadang yang sedikit tu pun lebih kuat berbanding dengan ramai. Tetapi secara zahirnya, apabila ramai itu lagi kuat sebenarnya. Dengan arti kata, untuk nak boleh kemenangan, mesti ada kelompok yang kuat yang bersama dengan kebenaran. Maksud dia faham? Kalau semaya Jumaat hok ramai kita nak. Jangan kita kata, walaupun kami sikit tak apa, yang penting kami khusyuk semua. Tak boleh begitu. Kita nak biar ramai semaya Jumaat. Macam mana nak ramai? Kempen 2024 pakat-pakat mari semaya Jumaat. Seorang Jumaat, seorang Jumaat baru. Seorang Jumaat lama, seorang Jumaat baru. Pakat-pakat kempen. Kalau malam ni ada 200 orang, kali 2, 400. Boleh? Insya-Allah. Kalau tak boleh berjaya macam tu, tuan-tuan lebih kaya berbanding orang dapat habuan duit EPF. Sebab EPF akhirat ni tuan-tuan dapat tarik orang benda baik. Tuan-tuan mati orang beramal, tuan-tuan dapat, tuan-tuan relay tuan-tuan dalam kubur. Satu orang satu jemaah. Kalau dapat satu orang 2 jemaah lagi molek, tuan-tuan rahimakumullah. Ustaz rasa kita cuba niat gitu tuan-tuan, nawaitu kita supaya kita nak ambil pengajaran daripada Hawariyun walaupun 12 orang, tapi keimanan dia kuat. Dia tidak akan berganjak walaupun mereka ni diuji, sehingga Isa AS diangkat oleh Allah naik ke langit. 12 orang ni stay beriman dengan Nabi Isa AS. Nak ceritanya keyakinan dia pada Allah tu tinggi, walau apa jua yang diuji kepada Nabi Allah Isa, dia tetap di belakang Isa dan tidak berganjak, yakni berpegang kepada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS pada ketika itu.
Sebagai penutup pada malam ni, insya-Allah mudah-mudahan yang pertama ibrah pengajaran hak kita boleh ambil, walaupun kita susah macam mana pun hadirin sekalian, tetap berpegang kepada prinsip agama yang paling kuat, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mendepani zaman sukar, kita kata zaman akhir zaman, zaman yang payah. Macam mana kita nak keluar daripada kepayahan? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pokok dia kena takwa pada Allah. Maka apabila Allah Ta'ala keluar kita daripada kesempitan, tuan-tuan, kita akan dapat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tak boleh nak kira nikmat Allah begitu banyak. Maka yang ketiga, tuan-tuan, dalam diri umat akhir zaman, jangan kita mencari kesilapan orang lebih banyak berbanding cari kesilapan diri sendiri. Kalau boleh toleh diri kita sendiri, toleh tengok aku ni kurang ke lebih banyak ni. Sekiranya kita melihat kekurangan orang lain, maka tak ada masa nak melihat kekurangan diri sendiri. Tengok diri sendiri dulu. Cek, duduk depan cermin, tengok muka makin lama makin berkerut, kulit makin lama makin mengecut. Apa makna dia? Usia makin bertambah, umur makin pendek. Tuan-tuan, usia makin bertambah, umur makin pendek. Yang ketiga, nikmat makin kurang. Kurang, doktor, selera makan kurang, betul tak je? Selera makan kurang, tidur pun kadang-kadang tak lama dah. Tidur lama jadi penat dah. Itu tanda-tanda, tuan-tuan. Kemudian ingatan pun dah kurang, itu tanda-tanda. Kemudian kita pun ada orang panggil semangat untuk bekerja pun dah tak ada dah. Itu tanda-tanda dia. Orang umur 70 tak kerja, tak semangat dah, tuan-tuan. Tak semangat. Tidur laki bini puasa dah. Bini tidur tingkat atas, laki tidur tingkat bawah. Hasil dah, tuan-tuan. Itu tanda-tanda dia. Tanda-tanda apa dia? Nikmat ditarik oleh Allah. Nak banding dengan umur 20-an, 30-an dulu. Mana boleh tidur hasil laki bini dah. Dah hari ni hasil dah. Tengok bini tengok, laki aku tak ada dah pergi sembahyang subuh dah. Nak ceritanya nikmat ditarik oleh Allah. Apabila kita duduk dalam macam tu, tuan-tuan, maka kita carilah bekalan untuk kita bertemu dengan Allah dengan sebaik-baik bekalan, iaitu dengan amalan yang soleh, insya-Allah. Wallahu a'lam. Cukup sekadar tu. Baik datang daripada Allah, kurang kelemahan pada diri saya, semua pemaafan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah keampunan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.